Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Okey, bertemu kita sekali lagi dalam Romzi Rais Channel. Okey sahabat-sahabat, hari ni aku nak sharekan dengan korang sedikit satu perkongsian tentang masalah proton pesona ni. Masalah proton pesona ni, owner kasih tahu yang kereta ni dia punya tachometer lambang tacho tu yang dekat meter tu kadang-kadang pandai menyala ataupun berkelip-kelip masa memandu. Okey, jadi lambang tachometer tu aku tunjukkan pada siapa yang tak tahu. Lambang tacho tu dia akan menyala kebiasaannya masa kita onkan kunci Jadi kita onkan kunci, dia akan menyala Dia akan menyala, dan apabila kita start enjin, dia akan padam untuk setiap kereta macam tu Jadi itu memang proses yang normal lah untuk lambang ni. Jadi bila kita on kunci, oil pressure switch tu tak terima tekanan lagi daripada engine oil. Jadi bila kita start engine, bila minyak hitam tu dah naik, oil pump tu sedut minyak hitam, dia masuk dekat dalam oil channel tu. Jadi oil pressure switch dia akan standby dekat lubang tu. Dekat lubang tu dia akan standby. Jadi dia akan terima tekanan daripada minyak hitam. Jadi bila dia terima tekanan daripada minyak hitam, automatik dia akan bagi signal yang dekat meter ni dia akan bagi signal dengan memadamkan lambang tacho tu. Bermakna dia punya pressure tu cukup lah, tekanan minyak hitam tu cukup. Jadi untuk kes proton pesona ni, lambang tacho tu menyala tiba-tiba menyala, kadang-kadang menyala masa tengah drive Jadi owner kasih tahu aku yang kereta ni bila owner ni speed, tekan RPM tu kilometer tu tinggi dalam 100 macam tu, dia kadang-kadang dia berkelip. Lambang tu dia berkelip. Kadang-kadang bila dia start berkelip tu, dia dengar bunyi enjin tu dia kasar. Jadi bila dia padam, okey bunyi enjin tak ada bising, tak ada kasar. Jadi owner ni pun tak tahu nak cakap macam mana lah. Kadang-kadang low speed pun ada lambang tu, kadang-kadang low speed tu pun ada Low speed ada, kadang-kadang masa kereta ni ambil corner masa kereta ni corner tajam, kadang-kadang nampak berkelip lambang tacho ni berkelip. Jadi sekarang ni aku cuba tanya owner apa yang owner buat dengan kereta ni sebelum ni. Okey, jadi owner kasih tahu aku yang owner ni pernah buka dia punya all sum Bukan owner ni buka lah, owner ni hantar kedai. Jadi owner cakap dia tukar gasket. Dia repair gasket bocor Jadi owner cakap dalam 3 bulan macam tu lah, lebih kurang dalam 3 bulan. Jadi yalah, bila owner dah cakap macam tu, aku tak ada tengok benda-benda lain cuma aku suspect mungkin ada masalah pada dia punya all sum, mungkin ada pemasangan yang tak betul Jadi bila aku buka all sum ni, jadi aku tengok all sum ni kotor sangat hitam sangat. Dia punya bahagian dalam ni penuh dengan keladak dengan kotoran. Jadi aku pun tak tahu nak komen macam mana. Contoh kalau misal katalah korang buka all sum ni untuk korang tukar gasket ni lah, contoh gasket ni bocor, korang buka all sum ni, agak-agaknya korang cuci tak bersih-bersih all sum dekat dalam ni? Confirm korang cuci bersih-bersih betul tak? Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau owner cakap 3 bulan owner buat, takkan dia jadi macam ni teruk Kalau korang tengok dekat sini, nampak teruk sangat dia punya all sum all sum dia teruk sangat. Jadi kalau kita tengok all sum ni, kalau korang nampak all sum ni penuh dengan tai penuh dengan keladak-keladak. Jadi inilah salah satu punca yang boleh menyebabkan kita punya oil strainer sumbat Bila oil strainer kita sumbat, minyak memang on off. Tengok macam mana sumbat Kalau sumbat tu banyak, dia akan off terus. Yalah, kalau kita tengok dekat sini lah, agak-agak korang
Cuci ke tak cuci ni dalam 3 bulan ni? Kalau kita tengok, aku rasa memang tak cuci ni memang tak cuci Olsam ni. Mungkin buka saja Olsam ni, diorang bersihkan dekat atas ni, masuk silikon baru, pasang terus. Jadi inilah antara dia masalah-masalah yang kita nak cuba elakkan. Jadi sekarang ni bila aku check Olsam ni, aku tengok masalah dia bukan datang daripada habuk-habuk ni Mungkin bukan datang daripada habuk-habuk ni lah. Tapi habuk-habuk ni dia boleh menyebabkan kita punya minyak hitam tersumbat. Oil strainer ni tersumbat Dia ada penapis kat bawah oil strainer ni. Jadi bila aku dah buka oil strainer ni, tengok dekat dia punya penapis dalam ni, kalau nak katakan tak adalah tersumbat penuh Tapi korang jangan salah faham korang jangan salah sangka kalau korang nampak dia punya filter ni, dia punya penapis ni nampak bersih, sebab oil pump tak jalan Bila oil pump tu jalan, bila oil pump tu berfungsi, dia akan sedut dia akan berkumpul dia akan berlonggok dekat penapis tu. Jadi bila kita matikan enjin ataupun masa kita slow speed tu, oil pump tu pusing slow, dia punya vacuum tu kurang ataupun masa kita matikan enjin, dia akan stop oil pump tu. Jadi yang keladak-keladak tadi yang melekat dekat oil strainer tu kat penapis tu, dia akan jatuh balik dekat dalam Olsam. Jadi kita kena faham tu Tapi kalau kita tengok dekat dia punya o-ring ni, dekat getah dia ni, korang tengok dia dah pecah nampak, dia dah pecah. Jadi o-ring ni pecah dekat dalam ni. Jadi dia punya vacuum tu tak cukup untuk nak sedut minyak ni naik. Jadi bila korang high speed, dalam keadaan kau bawa laju, oil pump pun laju pusing nak sedut minyak ni tak boleh, pasal vacuum kau lost kat sini vacuum kau bocor dekat sini. Jadi sekarang ni o-ring yang pecah ni menjadi suspek utama dalam siasatan kita ni Jadi bila o-ring dia ni pecah, minyak tu tak dapat nak naik, flow dia tak cantik naik atas Bila oil pump tu laju, minyak tu dia tak dapat nak disedut naik, pasal rubber ni dah pecah. Rubber ni duduk dekat lubang ni. Lubang ni. Jadi bila oil pump tu pusing, dia akan vacuum dia akan sedut minyak ni naik ke atas Dia akan sedut naik masuk dekat oil pump, oil filter, lepas tu baru masuk dekat oil channel Jadi sekarang ni satu pengajaran buat kita semua Bila kita dah buka Olsam, kita cuci semua. Kita dah halang-halang kita buka Jadi kita tengok kita cuci Olsam ni, lepas tu dia punya o-ring ni kita tukar, kita bersihkan oil strainer ni. Jadi dia tak jadilah masalah yang macam ni 2-3 kali kita punya kerja Jadi sekarang ni bukan masalah dekat situ masalah besar dia akan terjadi pada kereta kita ni. Enjin kita boleh pecah, boleh jam, boleh pecah. Macam mana dia boleh pecah? Biasanya silinder blok dia punya blok tu dia akan pecah. Macam mana dia boleh pecah? Jadi bila misalkan tekanan minyak enjin tak cukup untuk naik dekat atas, untuk supply dekat bearing-bearing semua. Jadi dalam keadaan korang high speed, korang punya conrod bearing ataupun crankshaft punya bearing dia akan jam minyak dia tak cukup. Jadi bila dia jam dalam keadaan enjin kau power pusingan yang power, dia boleh menyebabkan korang punya conrod patah. Bila korang punya conrod patah, conrod tu dia akan langgang korang punya blok blok korang akan pecah, berlubang lah. Biasa kes yang macam ni biasa ini bukan cakap kadang-kadang, ni biasa, dah banyak dah. Macam workshop dia banyak terima kes yang macam ni terima kes blok pecah. Pasal apa blok pecah? Pasal conrod bearing patah. Kenapa patah? Pasal minyak hitam tak cukup. Jadi kadang-kadang enjin tu dah bagi bagi hint, lambang teko tu dah nyala, lepas tu dengar bunyi knocking dekat korang punya enjin, tapi korang lenjan lagi. Jadi bila korang lenjan, korang pakai, conrod bearing kau akan longgar. Lepas tu bila longgar dia akan menyebabkan bunyi pada conrod. Bila bunyi pada conrod, dia akan menyebabkan hentakan yang kuat pada conrod tu. Lepas tu dia boleh menyebabkan jam. Lepas tu dia boleh menyebabkan korang punya conrod patah dan
blok korang pecah, bila konrod tu langgang korang punya blok. Jadi aku harap lah pada yang tengok video ni, kita jadikan satu pengajaran lah. Jadi untuk Persona ni kemungkinan besar lah kereta ni masih selamat lagi. Jadi sebab lambang minyak hitam tu dia kadang-kadang nyala, kadang-kadang tak nyala. Dia berkelip-kelip. Jadi bila terjadi masalah tu pada kereta korang, perkara pertama lah paling korang kena tengok, korang cek dulu minyak hitam cukup ke tak cukup. Itu masalah yang pertama yang korang kena cek tengok. Jadi bila misal kata minyak hitam tu okey, cukup, korang terus bawa dekat workshop, cek apa masalah sebenar. Jadi dalam keadaan awal, korang boleh menyelamatkan kereta korang. Bila korang nampak je gambar minyak enjin tu dia menyala, gambar teko tu menyala dekat korang punya meter, korang pakai lagi tak lama lah korang punya enjin dia akan janam. Jadi kalau boleh korang cek, bawa pergi pomen, korang cek. Jadi untuk hari ni bukan aku nak tunjukkan dengan korang cara macam mana kita nak buka pasang Holsam ni. Jadi hari ni aku nak tunjukkan dengan korang kenapa boleh jadi macam ni, masalah lambang tachometer ni nyala. Jadi untuk tukar buka Holsam ni nanti aku akan sharekan dengan korang untuk video-video yang akan datang lah. Jadi ni sebagai satu pengajaran untuk kita. Kalau misal kata lain kali kalau kita buka Holsam ni ada masalah apa dengan Holsam ni, kita nak tukar gasket ke apa, kalau boleh kita clearkan semua sekali. Kita tukar apa yang ada dekat Holsam ni. Dia punya oil strainer kita cuci, terpulang pada korang nak cuci ke, korang nak beli baru ke oil strainer ni. Oil strainer ni tak mahal pun dalam 20 lebih 30 korang boleh dapat. Lepas tu kalau korang tak nak tukar oil strainer ni, korang tukar ni o-ring ni. Dalam buka korang tukar o-ring ni. Jadi kalau macam aku nasihatkan korang jangan letak gam lah kat sini. Sebab ini bukan tempat yang sesuai untuk kita letak gam. Jangan suka-suka kita letak gam dekat bahagian situ, sebab dia boleh memudaratkan kita punya saluran minyak hitam, boleh memudaratkan oil pump, takut sumbat. Jadi cukup sekadar dengan korang guna o-ring tu saja. O-ring tu pun dah ada 3 line lah, tak ada masalah punya. Jadi bila korang pasang betul, cara korang masuk betul, automatik bila panas nanti getah tu dia akan kembang. Dia akan grip lubang tu dengan dia akan grip pipe tu. Jadi tak ada masalah dekat situ. Jangan guna gam lah. Nasihat aku, jangan guna gam. Jadi aku rasa setakat tu saja perkongsian aku untuk hari ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang jangan lupa subscribe, like, komen, and jangan lupa tekan button loceng tu supaya korang tak terlepas untuk video-video yang akan datang. Okey sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.